Tracy is turning a painful memory into a celebration. This Sunday would have been Sandra Cantu's 14th birthday. Back in 2009, her name made headlines as a little girl murdered by a neighbor. You took the life of an innocent little girl, and she didn't do nothing. She's not even old enough to decide to eat ice cream yet. Assalamualaikum, what is up everyone, it's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga happy-happy selalu. When we talk about children, bila kita bercakap pasal kanak-kanak, they are still learning. Diorang sedang belajar every day, every time. Dan kita pernah menjadi kanak-kanak. Kita tahu yang pada waktu tu kita fikir nak main je. Kita tak ada fikir apa-apa masalah pun dekat dunia ni. But one thing for sure, these children, they are sharing one thing in common, which is they are innocent. Diorang suci, diorang tak ada dosa. And today's video mungkin agak menyayat hati. This case is so disturbing, but I need to tell you guys about this, you know. This is the story. Let's begin. Roll it. So guys, ada seorang budak tu, nama dia Sandra Cantu. Dia berusia 8 tahun dan dia tinggal dekat sebuah tempat yang bernama Tracy, California, dekat Amerika Syarikat. Dia tinggal dekat satu kejiranan tu. Kita tahu dalam satu kejiranan tu kita akan kenal dengan jiran-jiran kita. Most of them kita akan kenal. Mungkin ada yang kita tak kenal betul, tapi most of them keselaluannya kita akan kenal. Sandra Cantu ni guys, dia pun selalu bermain dekat kawasan kejiranan tu. As a kid, you know, budak-budak ni memang dia akan suka bermain. Mungkin dia akan bermain dengan anak jiran tu, anak jiran ni. It's normal, okay? Every day, every time. Selepas balik sekolah, dia orang akan bermain. And pada waktu tu, Sandra Cantu ni, dia duduk dengan mak dia. Mak dia memang pada waktu tu dah bercerai dengan dia punya suami. So, she was a single mother. And Sandra Cantu ni duduk dengan mak dia. But pada satu hari tu, 27 Mac 2009, Sandra Cantu macam biasa, dia balik sekolah, lepas tu dia pergi keluar bermain dengan kawan-kawan dia. Dan seperti biasa mak dia ni, pada jam 6 petang, mak dia memang dah standby dekat rumah, prepare everything untuk anak dia. Lepas anak dia main, mandi, lepas tu makan. It's dah menjadi rutin. Dan pada hari tu, Sandra Cantu pada jam 6 petang, dia belum lagi balik. Mak dia tunggu lagi guys, mungkin lambat. Then pada jam 6.15, mak dia dah mula rasa curiga. Mak dia dah rasa macam, anak aku belum lagi balik time ni. There might be something wrong out there. So mak dia pada waktu tu keluar untuk cari Sandra Cantu. First tempat yang dia pergi tu adalah tempat sebuah taman permainan yang tak jauh dari kawasan rumah tu. But dia tak jumpa guys. Hari dah nak malam, dah gelap. So mak dia masih lagi fikir positif. Mungkin dia berada dekat kawasan area rumah jiran-jiran. Who knows, right? So mak dia pergi kat rumah jiran tu and tanya kalau Sandra Cantu ada dekat rumah dia orang. But Sandra Cantu tak ada guys. Dia tak ada. Mak dia pergi ke rumah jiran yang lain dan tanya benda yang sama. Dan memang diorang tak jumpa dan tak tahu
mana pergi Sandra Ken tu. Dan pada waktu tu, everyone in that area is searching for Sandra Ken tu. Diorang cari Sandra Ken tu, guys. Memang dah kecoh gila dekat kawasan kejiranan tu. Diorang pergi cari dekat every tempat yang diorang boleh pergi, tempat yang mungkin Sandra Ken tu pergi, diorang pergi cari. And lastly, mak dia pada malam tu jam 7:53 malam terus pergi ke balai polis berdekatan melaporkan kehilangan Sandra Ken tu. Dan pada keesokan harinya, guys, pihak polis dekat area tu, diorang pergi cari Sandra Ken tu. Mana budak ni sebenarnya berada? So everyone, FBI, unit pengesan yang bawa anjing tu, diorang cari every way, okay, tempat yang possible untuk Sandra Ken tu pergi. But tak ada apa-apa, guys. Diorang tak jumpa Sandra Ken tu. And on that day, ada seorang perempuan yang duduk dalam kawasan kejiranan diorang. Nama perempuan ni adalah Huckabee. Huckabee ni, dia teks mak Sandra Ken tu, cakap yang beg dia hilang pada waktu tu. Apa kaitan benda tu dengan Sandra Ken tu? Dia tahu kan Sandra Ken tu hilang, dia orang cari bersama-sama. Tapi dia cakap, dia teks mak Sandra Ken tu yang beg dia telah dicuri. So mak Sandra Ken tu, dia tak ambil pot sebab dia tengah cari anak dia. Dia tengah risaukan anak dia. Pada satu hari tu, pada 6 April 2009, ada seorang lelaki ni, guys. Dia pergi dekat area sebuah tasik. Dia kira macam jalan-jalan dekat area tu. Okay. Lelaki ni, dia telah menjumpai sebuah bag, a suitcase yang mencurigakan berada dekat tepi tasik tu. Dan dia pergi ke arah bag tu. You know what? And he opened the bag, the suitcase. You guys won't believe it, okay? Dia jumpa a body. Dia jumpa mayat seorang budak perempuan dekat dalam beg tu. Dan dia terus pergi ke balai polis yang berdekatan untuk bagi tahu pihak polis yang dia jumpa beg tu. Then pihak polis dengan ahli-ahli forensik terus pergi ke tempat, ke tasik tu, guys. Dan diorang terus buat autopsi. And yes, that body was belong to Sandra Ken tu. Ya, mayat tu adalah mayat Sandra Ken tu yang hilang pada 27 Mac 2009. Family Sandra Ken tu macam tak percaya yang dalam beg tu adalah Sandra Ken tu, guys. Diorang masih lagi menaruh harapan yang Sandra Ken tu masih hidup. But then hari tu diorang memang terpaksa terima kenyataan yang Sandra Ken tu telah meninggal dunia. Dan lepas tu, guys, pihak polis telah menjalankan siasatan. Biasa lepas diorang dah dapat mayat tu, diorang nak tahu kenapa Sandra Ken tu berada dalam beg tu. Dan mereka suspek Sandra Ken tu telah dibunuh. And yes, dia telah dibunuh oleh seseorang. Then diorang cari dari satu kawasan ke satu kawasan. Dan ada satu rakaman CCTV. Pihak polis telah berjaya meneliti rakaman CCTV tersebut. Diorang tengok yang Sandra Ken tu dalam perjalanan balik ke rumah, dia sedang melintas jalan. Then suddenly dia hilang, guys. Ada beberapa orang suspek yang telah disoal siasat oleh pihak polis, tetapi diorang rasakan bukan dia. Sampailah diorang soal siasat perempuan ni, guys. Perempuan yang pernah teks mak Sandra Ken tu, Huckabee. Diorang soal siasat perempuan ni sebab dia sangat boleh dikatakan mencurigakan. Ingat tak yang dia teks mak Sandra Ken tu pasal beg dia hilang? So that bag was belong to her. Bag tu adalah bag Huckabee.
ada satu pasangan tu guys, dia nampak Huckabee berada dekat tasik pada hari kehilangan Sandra Cantu dalam keadaan tergesa-gesa. Then dia cakap Huckabee menaiki SUV yang berwarna hitam pergi dekat area tasik tu macam dia nak buang sesuatu. Sebenarnya Huckabee ni merupakan jiran dekat kawasan kejiranan tu guys. Dia ni mempunyai sejarah penyakit mental, dan selepas disoal siasat hari demi hari, pihak polis pergi ke kawasan church di mana Huckabee mengajar budak-budak dekat area tu. So diorang jumpa satu objek, dan dekat objek tu guys ada kesan darah ataupun DNA Sandra Cantu. Ya. Dan diorang percaya yang objek tu digunakan oleh Huckabee untuk membunuh Sandra Cantu. Dan pada 10 April 2009, akhirnya pihak mahkamah telah menjatuhi hukuman penjara seumur hidup terhadap Huckabee. Diorang dah cukup bukti yang Huckabee ni merupakan pembunuh Sandra Cantu. Tak masuk akal guys. She was a religious person. Dia seorang yang sangat-sangat alim. Dia sangat baik dengan budak-budak. Semua orang dekat situ memang dah kenal dengan Huckabee. But diorang tak sangka yang this woman seorang pembunuh. Dia dah bunuh budak tu. Dan pada hari perbicaraan tu, dia cakap dekat keluarga Sandra Cantu, the day Sandra has died, I've had to live with the consequences of what I've done. For the rest of my life, I'm going to have to live with these feelings of the responsibility for her death. Not a day, not an hour goes by that I don't think of the harm that I caused. I still cannot understand what I did and why I did it. Dia masih tak tahu kenapa dia buat benda tu. But the damage has been done. Budak tu dah mati. Budak tu dah meninggal dunia. Buat apa benda pun, buat macam mana pun, budak tu takkan hidup semula. You know, it's so unbelievable apa yang dia dah buat dekat budak tu. Dan kesimpulannya di sini, kita mungkin kenal dengan seseorang tu, but kita tak tahu, kita tak kenal sebenarnya apa yang dia fikirkan, apa yang dia nak, apa life dia. So, this story adalah sebagai pengajaran yang kita tak sepatutnya leka. Kita harus sentiasa berhati-hati. Okay, be alert every time dengan siapa yang kita berurusan. That's it. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis. And hit the like button if you like this video. Share it to your friends and family. Subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku. And I'll see you guys again in the next video.